Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Berita TV JKR Sabah. Pada 26 Jun 2021 yang lalu, Menteri Kerja Raya Sabah yang berhormat Datuk Seri Bung Mokhtar bin Radin terdahulu mengadakan kunjungan tablik hormat di Jeti Maritim Sandakan sebelum menghadiri program outreach vaksinasi COVID-19 di Kampung Tanjung Aru. Dan pada 27 Jun 2021, beliau juga turut menghadiri program outreach vaksinasi COVID-19 yang dilakukan di Kampung Sangau Sandakan. Objektif program tersebut adalah untuk memberikan kemudahan kepada orang ramai, khasnya penduduk luar bandar negeri ini menerima vaksin. Beliau yang selaku Timbalan Ketua Menteri Sabah 1 juga menyatakan kerjasama semua pihak termasuk agensi kerajaan dan swasta diperlukan untuk menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang masih rendah, terutamanya dalam kalangan penduduk luar bandar. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Bung Mokhtar bin Radin, usaha perlu ditingkatkan lagi dengan memberi penerangan yang tepat dan jelas mengenai vaksin serta mendaftarkan mereka sebagai penerima vaksin. Pada sebelah petangnya pula, Yang Berhormat melakukan lawatan ke tapak projek menaik taraf sistem agihan utama termasuk pembinaan 3 buah tangki simpanan utama disandakan pada 26 Jun Sabtu lalu. Setelah itu, Yang Berhormat turut memeriksa terminal bas bersepadu di kilometer 1 Jalan Lintas Utara Sandakan sebelum meninjau ke atas gangguan bekalan air di kawasan perumahan polis Taman Tinosan Batu 4 Sandakan. Turut hadir dalam lawatan ini ialah Ketua Polis Daerah Sandakan, Asisten Komisioner Azhar Muhammad Hamid, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kerja Raya KKR Sabah, Benedik Asmat dan Jurutera Air Daerah Sandakan, Duan Alvin William. Menurut Yang Berhormat, gangguan bekalan air membimbangkan penduduk di kawasan tersebut kerana boleh berlarutan sehingga beberapa hari. Keadaan tangki yang pecah menyebabkan gangguan proses pembekalan air ke kawasan perumahan berkenaan. Beliau turut menyatakan kerja-kerja pembaikan dan penggantian tangki baru akan dilaksanakan dengan segera sebaik sahaja laporan dan permohonan peruntukan diluluskan. Pada sebelah petang 27 Jun 2021, Yang Berhormat Datuk Menteri telah meneruskan lawatan ke tapak projek pembinaan Jalan Libaran Bypass Pakej 4 dan tapak projek naik taraf Jalan SPS 2 ke Fuliwa, Sungai Monyet Sandakan. Hadir sama Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Manila, Mokran Ingkat, Setiausaha Tetap Kementerian Kerja Raya Muhammad Jasmin Jeblin dan Jurutera Daerah JKR Sandakan, Sim Pau Kiong. Yang Berhormat Datuk Seri Bung Mokhtar bin Radin menerima laporan bahawa keruntuhan jambatan yang telah dibina sebanyak 2 kali sebelum ini adalah menjadi punca utama jalan raya tersebut tidak dapat digunakan dan meminta Jurutera Daerah Sandakan mengambil tindakan susulan agar jambatan baharu dapat dibina. Ini saya berkesempatan untuk meninjau 2 batang jalan raya yang masih bukan terbengkalai lah, tetapi masih belum selesai isu dia. Yaitu pertama Jalan Libaran Bypass. Libaran Bypass ini ada 4 pasar. Dan pasar pertama ini siap lebih kurang 2016. Tetapi memandangkan sebuah jambatan yang runtuh sebanyak 2 kali dan mengakibatkan kebelalaian jalan ini untuk disiapkan. Dan saya turun untuk meminta disandakan berbincang dengan KPP ini Lebuh Raya untuk memastikan bahawa kita siapkan projek ini sebab ini kepentingan rakyat. Dan mungkin setelah siap pasar pertama ini kita akan memohon peruntukan untuk pasar 2, pasar 3 dan pasar 4. Maka adalah jalan alternatif untuk masyarakat di Sandakan melalui
menuju ke Kota Kinabalu, ke Datuk Tawau, Kinabatangan dan sebagainya. Jadi inilah isu dia sikitnya isu jambatan. Dan DE telah memaklumkan bahawa mereka akan ada mesyuarat khas untuk memastikan perkara ini dapat diselesaikan, dan saya rasa dia faham apa tujuan saya datang ke sini. Yang kedua, meninjau jalan di kampung Sungai Munyit dan Sungai Tiram, dan ada beberapa buah kampung, dan saya amat berpuas hati yang akan mengikut jadual dan insya-Allah akan siap dalam tahun ini juga. Tidak ada banyak masalah. Ini yang saya perlu maklumkan bahawa kerajaan berusaha, sebab selama ini ada jambatan runtuh juga. Jadi masyarakat kampung itu terpaksa berpusing lebih kurang 10 km daripada tempat asal dia. Sedangkan dia boleh, kalau jambatan ini siap, dia boleh menggunakan laluan 2-3 minit untuk sampai ke kawasan dia. Tetapi oleh kerana jambatan ini belum siap, maka dia kena berpusing selalu. Jadi saya meminta memaklumkan kepada masyarakat di kampung Sungai Tiram, Dondulit dan yang lain-lain 4 buah kampung ini, bahawa insya-Allah jambatan yang telah dibina ini akan siap mungkin tahun ini dan boleh digunakan pakai oleh masyarakat nelayan dan sebagainya dan masyarakat kampung. Jadi itulah antara misi saya turun melihat masalah-masalah yang berlaku, dan saya juga meminta DI Sendakan supaya juga melihat mana-mana kepincangan di Sendakan ini yang mungkin terbengkalai, yang kita tidak tahu. Sebab kadang-kadang kita tahu orang melalui media sosial. Jadi apabila sudah di media sosial, kita pun macam-macam persepsi orang ramai lontar kepada kita. Jadi sebelum ada persepsi timbul, saya rasa perlu kita selesaikan. Itu ialah untuk lawatan beberapa hari ini. Terima kasih semualah. Jalan ini macam sudah lama, macam tidak siap. So ada peruntukan baru akan dia sebetulnya jalan ini tidak ada masalah. Masalah di isu dia jambatan. Dia sudah runtuh. Jadi sekarang mengikut DI Sendakan, mereka telah memberi kebenaran untuk membuat independent consultant. Bermakna independent consultant ini akan membuat survey dan mencadangkan desain-desain baru. Sebab 2 kali sudah didesain, masih juga runtuh. Jadi itu, yang jalan tentu isu, tidak ada masalah. Dia punya jambatan dia. Jambatan itu punca dia ikut spesifikasi kah? Mungkin. Nanti kita tunggu laporan daripada DI kita. Yang berhormat juga berharap masalah ini dapat diselesaikan secepatnya agar jalan raya ini boleh digunakan dan seterusnya mengurangkan kadar kesesakan bagi kenderaan yang bergerak ke Bandar Sandakan dan lain-lain destinasi. Pada 6 Julai 2021 bertempat di Pejabat Direktorat Tingkat 5 Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya telah berlangsungnya Majlis Ringkas Penyerahan Nota Serah Tugas sempena persaraan Puan Frida Jantinus yang disempurnakan oleh Pengarah Jabatan Kerja Raya IR Haji Ali Ahmad bin Hamid. Turut hadir iaitu Timbalan Pengarah Sektor Bangunan Haji Kamaluddin Haji Awang Abbas dan beberapa kaki tangan Jabatan Kerja Raya. Puan Frida Tinus merupakan anak kelahiran Keningau yang dilahirkan pada 7 Julai 1961. Beliau memulakan pendidikan di Sekolah Rendah Saint Dominic Lahad Datu dan menamatkan pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Tionghoa Sandakan. Beliau mula melibatkan diri dalam perkhidmatan awam negeri pada tahun 1982, penyurih D10 di unit pemetaan hutan Ibu Pejabat Jabatan Hutan Sandakan selama setahun. Seterusnya, beliau meneruskan karier beliau dengan mengikuti kursus dalam perkhidmatan kesetiausahaan di Sabah Institute Administration and Research SINAR yang kini dikenali sebagai Insan selama 2 tahun dan terpilih sebagai peserta terbaik kursus. Beliau pernah dilantik sebagai juruterangkas skil C12 di Cawangan Jalan Raya, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya. Beliau juga pernah bertugas sebagai kerani sulit kanan merangkap juruterangkas di Cawangan Pentadbiran Ibu Pejabat JKR selama 9 tahun bermula pada tahun 1987 hingga 1995.
Seterusnya, beliau dipindahkan ke Pejabat Direktorat dan berkhidmat sebagai pembantu khas kepada 4 pengarah JKR pada tahun 1996 hingga 2021 yang terkini. Selain itu, beliau juga pernah bertugas kepada 4 timbalan pengarah JKR pada tahun 2000 hingga 2015. Antara pencapaian beliau sepanjang berkhidmat dalam perkhidmatan awam negeri adalah beliau pernah dianugerahi pekerja cemerlang JKR 1988, telefonis terbaik kategori setia usaha JKR 2000, anugerah perkhidmatan cemerlang 2020 dan anugerah tokoh setia usaha 2021 pada 7 Julai 2021 yang lalu. So, hari ini saya last day. I just want to thank pengarah for giving me this opportunity. And then timbalan pengarah kadang-kadang marah juga sama kami, tapi okay lah, because you are the boss, we have to respect you all. And then I understand your responsibility for us. We will continue as friend. And I hope siapa-siapa yang menjadi setiasa di sini, they don't take it as something that is special or can make you somebody. No, you are the department's reference, and they depend on you. Everybody, technical was supporting. They depend on you to help them, to help pengarah, to make sure that things are in order. Kepada saya bahwa beliau seorang yang jujur dalam menjalankan tugas, dedikasi, I think very responsible. That's the most important. And so sebagai seorang PE mesti bertanggungjawab untuk yang mana harus kena cover dan mana sepatutnya tidak, mungkin harus diperbincangkan. Semua berjalan dengan baiklah. Saya bersyukur dan tidak ada komen-komen yang negatif yang kita terima daripada klien-klien kita, daripada pelanggan-pelanggan kita. Semua rasa semua bersyukur. Beliau very fair dalam bagi treatment kepada semua yang ingin berjumpa dengan saya. Kami, warga Kementerian dan JKR Sabah, ingin mengucapkan selamat bersara dan penghargaan terima kasih di atas sumbangan dan jasa beliau. Semoga Puan Fridatinus dikurniakan kesihatan yang berpanjangan bersama keluarga tersayang dan terus maju jaya. Sekian, salam sayang dan salam Sabah maju jaya daripada saya, Dayang Zuraini, dari Bilik Berita TV JKR Sabah. Bersama kita patuhi SOP, kita jaga kita.